Dia stop, dia pandang tong sampah tu, tong sampah biru. Ya. Dia pandang, dia gelak. Dia macam Assalamualaikum and hi to all of you. Okay, mungkin korang pelik kenapa pakai baju yang sama. Sebab Noni buat video ni pada hari yang sama. So, kali ni IPT juga. Sebab Noni macam tertarik pula dengan IPT ni. Sebab IPT ni cerita dia lain sikit. So, kali ni Noni nak cerita kisah seram yang berlaku di UiTM di Perlis. Korang rasa kat mana? Tak dengar? Okay. Benda ni terjadinya di UiTM Arau di Perlis. Okay, so jom kita start cerita. Okay, pada korang yang baru masuk SEM 1 tu, biasalah ada orientasi semua tu kan. Okay, benda ni berlakunya masa orientasi tu, okay je, tak ada apa-apa berlaku. Tapi sampailah terakhir orientasi. Okay, time ni start lah kan sini-sini macam buat cerita sedih lah pasal parents semua tu. And then satu hari ni diorang diminta untuk tutup mata. Okay, diminta untuk tutup mata, semua tutup mata. Tapi yang si Zah ni, okay, Noni bagi nama dia Zah lah. Zah ni dan kawan dia ni pergi buka mata. Dia gel, dia buka mata. Buka mata, orang lain tengah macam ni. Dia tengah macam ni. And then diorang nampak satu berbola api melintas. Zup. Okay, siapa yang tak tahu berbola api tu penanggal. Okay, yang tu, yang kepala je tu, yang ada urat-urat macam tu lah. Yang tu. Korang tahu tak yang kawan Zah ni, dia cakap, Zah, kau nampak tak apa yang aku nampak? Zah ni pun macam, diam lah, diam. Tak payahlah tegur. Tapi dah tegur lah pun ni, nak buat macam ni. So, diorang pun sambunglah tutup mata. Information, si Zah ni, dia berkawan dengan 5 orang tau. Okay, Noni bagi nama bukan sebenar. Dia berkawan dengan Nadia, Ain, Atika, Noni, nama Noni sendirilah sebab senang sikit nak ingat kan. And lagi seorang tu lelaki, nama sebenar dia Haziq. Okay, sedar tup-tup dah exam, si Nadia ni dia nak pergi ke blok B tau, iaitu blok Noni ni lah. Okay, so dia pun pergilah, nak pergi ke tingkat 4 blok A. Dia kena turun dulu tau, tangga ketiga tu. So, dia akan lalu depan surau, dia akan lalu depan satu meja study ni. And then tiba-tiba, masa dia lalu depan meja study ni, ada benda hembus dekat telinga dia, kuat gila. Dia pun buat tak tahu, dia buat dono. Dia jalan je, terus pergi dekat bilik Nadia tu. Masa dia terkena hembusan tu, dia tengok lah kan kertas-kertas atas meja semua tu tak terbang tau. Pelik tak? Tapi ada angin kuat kat telinga dia. So, dia ignore, dia terus dia pergi menuju bilik kawan dia tu. Noni lupa nak bagi tahu korang, yang Zah ni hijab dia terbuka tau. So, dia boleh nampak apa-apa pun kat sekeliling dia. So, teruskan. Okay, so si Zah ni pun berjalan lah pergi ke bilik Nadia. And then masa dia sampai tu, semua pandang Zah. Semua macam pelik. Sebab muka Zah ni pucat, lesu, macam nampak something, macam nampak hantu lah senang cerita. And then Zah ni tak sedap hati sebab apa tau? Sebab dia terdengar orang azan, ada orang baca Al-Quran. And then si Zah ni pun tanyalah Nadia, kau ada dengar tak orang macam baca azan, macam melaungkan azan, baca Al-Quran? Lepas tu si Nadia ni macam, tak adalah pula aku dengar. Lepas tu si Zah ni dah tak sedap hati. Dia balik bilik dia. Masa dia balik bilik dia tu, dia risau, dia dah start risau. Sebab yelah, dia kan ada boleh nampak benda lain ni. And then dia risau, dia message keluarga dia, dia message kawan dia, dia message semua orang untuk berhati-hati. Takut juga kan kadang-kadang kalau ada kawan yang boleh nampak ni. Okay, so hari seterusnya, pada hari Khamis, diorang buat study group dekat satu tempat ni, digelar Lateral Theatre ataupun dikenali sebagai LT. Okay, so budak-budak dekat Arau tu mungkin tahu kot dekat mana ni. Macam ni tak tahulah dekat mana tempat ni. So, disebabkan dah nak masuk azan maghrib tu, diorang pun balik lah masing-masing. Diorang singgah kat Mushroom dulu sebelum tu. Okay, Mushroom ni merupakan satu tempat siswa-siswi beli buku tau. Lepas tu ada sisi, ada lobby semua tu. So, tapi time tu si Ain, Atika, Haziq ni dia nak balik dulu tau. Nak balik bilik dulu. So, diorang pun balik bilik dululah. So, tinggal lah Noni, Nadia
and the few others lah, orang lain semua. For your information, kalau nak balik ke college tu dari Mushroom, korang akan lalu college siswi dengan siswa, and then dengan tennis court yang lama tau. So student-student UiTM Arau je lah yang tahu seram dia macam mana. Court tu kan, tennis court tu. Sebab kurang lampu kan, satu situ gelap kan, betul? Student-student dia tak tahu, saya pun tak tahu. Yang si Ain ni, dia berjalan belakang daripada Atikah dengan Haziq tau. For information, yang balik tadi tu, yang nak balik tadi tu, yang 3 orang tu, yang Ain, Atikah dengan Haziq tu, diorang kan balik dulu. So diorang lalulah certain tempat yang seram tu, and then si Ain ni dia belakang. So Haziq dengan Atikah ni berdua lah, jalan berdua, and then si Ain ni belakang. And then tiba-tiba si Ain ni jalan laju. Korang faham tak? Jalan laju, and then terus ke tengah antara Haziq dengan Nadia tu. Korang bayang ni Haziq dengan Nadia, and then dia datang di sini. Zak, dia straight, dia jalan laju. Lepas tu si Atikah ni pelik lah kan, macam apa hal pula ni. So Atikah kejar Ain ni. Dia kejar Ain ni, and then Ain ni dia nak menuju ke satu kelapa sawit. Atikah pun halang lah kan. Atikah cakap, balik college lah. Lepas tu Ain susah nak sebut. Ain ni, yang Ain, dia macam tak dengar nama dia tau. Macam tak ada reaction orang panggil nama dia. Macam kena sampuk, faham tak? And then si Atikah pun cakap macam, dia pun cakap, ini dah lain dah ni. Ain ni dah kena sampuk dah. And then diorang pun macam panik. So Atikah pun call lah Zah. Zah tu roommate dia kot. Dia call, hello Zah, balik sekarang weh. Aku rasa Ain ni dah lain macam dah ni. And then Zah pun pelik lah, lain macam mana. And then Atikah tu pun bagi tahu lah. Dia bagi tahu, aku rasa Ain dah kena sampuk dah ni weh. Kau kena balik cepat ni. And then dia pun balik. And then si Zah ni dia suruh lah tunggu sekejap kan. Sambil tu, so yang si Noni, Nadia dengan Zah ni terus gerak daripada Mushroom tu. And then yang Haziq, Ain dengan Atikah ni ada dekat dengan tempat sawit tu lagi tau. Sebab tak boleh, biasalah kalau kena sampuk ni lain sikit dia punya berat badan dia. Bukan berat badan, tapi macam, korang faham tak kalau macam ada benda dalam badan, so dia punya badan automatik berat. Susah lah bagi kata orang kan. Okay, so yang si Zah ni pun sampai dekat tempat dekat situ lah. And then masa Zah nampak si Ain ni terus bangun, dia nak masuk kelapa sawit tu semula. And then si Zah ni pun panggil lah kan, Ain. Tak ada respon, korang tak ada respon. Si Zah pun tarik cepat-cepat. Diorang pun dah macam takut lah kan. Tapi disebabkan ramai, so maybe boleh kawal sikit ketakutan tu. Tapi Atikah ni, dia cadangkan untuk bawa masuk si Ain ni dekat surau. Tapi Zah tak bagi, sebab surau sekarang ni mestilah tengah ramai student study yang takut. Korang banyak takut ada kejadian sampuk satu-satu. Tu lagi susah. Korang tahu kan rasuk yang macam rasuk sekaligus tu. Uish, macam mana nak handle tu. And then Zah pun suggest untuk bawa ke bilik sahaja. So diorang pun bawa bilik. Masa nak pergi ke bilik Ain, diorang kena lalu bilik Zah dahulu tau. And then masa diorang lalu tu, Ain tu stop macam. Lepas tu dia pandang bilik Zah. Dia pandang Zah ni tanyalah, kenapa stop sini, nak tidur sini ke? Lepas tu Ain ni dia masuk bilik, dia terus baring. Korang macam, oh my god, takut. Uish. Dia terus duduk, dia terus tidur. Okay, and then kawan-kawan pun buka lah surah Yasin daripada handphone. And then si Ain ni gelisah gila. Dia macam bukan macam tu lah, itu lain. Macam panas lah, kepanasan cacing, kepanasan macam tu. And then si Zah ni suruh lah si Noni dan juga si Atikah ni ambil air wuduk, manakala Nadia ni pula pergi solat. Okay, and then for information, bilik air ni hujung. And then kalau korang nak pergi bilik air tu, diorang akan lalu bilik Ain dahulu. So masa nak bawa Ain pergi ambil air wuduk tu, Ain masa tengah jalan, stop. Ain pandang bilik dia. Lepas tu yang si Zah ni tanyalah kan, ni bilik siapa? And then Ain tu cakap, bilik aku. Ni bilik aku. Dia macam tu. Masa tu bilik Ain ni tertutup rapat lah. And then masa Zah dah tanya di bilik siapa tu kan, Zah cakap lah nak masuk ke. Lepas tu Ain yang kena rasuk ni ketuk. Ain. Dia panggil nama dia sendiri. Macam. Lepas tu Noni dengan Atikah pun tarik dia masuk tandas.
Sebab nak ambil air wuduk lah, bukan nak buli nak ambil air wuduk. Yang ni seram. Korang tahu tak, masa dia ambil air wuduk tu, dia ambil macam nak tak nak je. Dia macam tu je. Lepas tu yang si Zah ni dia halang. Dia dah memang jaga kat pintu, takut dia lari. Ada motor siapa pula. Okay, and then diorang pun bawa lah Ain ni pergi bilik dia untuk solat sama-sama. Masa Ain solat, dia solat tu solat, tapi dia senyum, dia jeling-jeling, dia macam dia macam tu. Seram lah buat macam tu ke kamu? Tapi macam seram lah kan. Jangan buat macam tu, takut tau. Korang bayangkanlah macam mana. Dia macam ni, dia solat. Mana dia solat? Dia macam solat lah, solat. Lepas tu dia macam dia senyum. Okay. And then lepas dia dah solat tu, diorang pun pasang semula Yasin. And then time tu Noni je yang baca Yasin, sebab time tu Noni je yang boleh baca Yasin. Okay, time tu start lah Ain ni mula mengamuk, menjerit. Kalau korang pernah tengok orang kena histeria, cara dia menjerit tu kuat gila. Satu blok tu dengar, pecah babe, bergendang. And then diorang pun dah tak tahu nak buat apa. Diorang pun panggil sini kat bawah tu. Panggil. Sini pun naik, and dia masuk. Korang bayang lah, dia seorang, tapi yang pegang dia tu 10 orang. And then ada seorang kat sini ni cakap, masih ada lagi Saki Baki ni, kalau dia nak keluar, korang jangan biarkan, ikut dia. And then Nadia ni pun tidur. Dia tidur, tapi jari dia meringkuk. Jari macam, kalau orang kena rasuk, jari dia macam tu tau. Kalau korang nak tahu kawan korang kena rasuk ke tak, korang tengok jari dia. Dia macam masih tidur tau, masih tidur macam ni. Meringkuk, tangan meringkuk, jari meringkuk macam tu. Situ Zah ni, dia duduk kat pintu semula. Sebab takut dia lari. Sebab benda ni bukannya boleh haci juga. Kadang-kadang lari suka hati dia je. And then si Ain ni, elok-elok dia tidur yang tadi. Dia bangun, dia pejam mata. And then diorang dah macam pelik kan. Lepas tu Ain, dia gosok perut dia. And then diorang pun faham lah yang Ain nak pergi tandas. And then diorang bawa pergi tandas. Okay, masa diorang pergi tandas ni, diorang akan lalu satu tong sampah wanita tau. Faham tak? Pampers wanita. Macam tu. Pad. Ya. Yang faham tu faham lah. Tapi takkan tak tahu kan benda tu. So, masa lalu depan tu, Ain stop. Dia stop. Dia pandang tong sampah tu. Tong sampah biru. Ya. Dia pandang. Dia gelak. Dia macam seram pula. Dia gelak. Lepas tu semua pun bulu roma semua dah naik lah. Kalau Noni kat tempat yang dorang tu pun macam, kau dah kenapa gelak-gelak ni? Tapi biasa makanan dia kan. And then lepas si Ain ni dah buang semua apa yang patutnya, diorang pun keluar. Masa keluar tu, Ain dia rentak tangan, dia nak lari, dia rentak. Lepas tu diorang pun kejar, lepas tu tolak Ain menghala ke dinding, so boleh lah kurangkan pergerakan dia kan. And then diorang panggil sini tu balik. Kali ni sini tu bawa, diorang guna garam dengan lada. So semua start lah kali kedua, jeritan kali kedua. So diorang jerit-jerit, yang si Ain ni lah jerit-jerit. Alhamdulillah dah okey. Malam tu diorang tidur berempat. Okay, lepas tu bila dia dah sembuh, yang si Ain ni pun tidur dekat bilik dia. And then diorang berempat ni tidur dekat satu bilik. Okay, so ada Nadia, Noni, Atikah dengan si Zah ni. Okay, so diorang tidur sekatil lah kan, sebab takut apa-apa jadi. Sebab diorang yang tolong Ain tu, takut benda tu marah. So Zah tidur dengan Noni, yang si Atikah tidur dengan Nadia. Okay, malam tu Zah tengah main handphone lah kan. And then tiba-tiba dia terasa macam ada orang tolak dia daripada belakang. Masa tengah tidur lah, ada orang tolak daripada belakang macam tu. And then Zah pun toleh dari belakang kan, takut kawan, takut Atikah, takut Nadia ke. Dia toleh belakang, diorang dah tidur. And then Zah ni pun cakap dalam hati, aku tak kacau kau jangan kacau aku. Nasib baik Zah ni berani lah. Maybe sebab dia ada kelebihan, boleh melihat, so dia dah terbiasa. Okay, so kesimpulannya, korang yang masuk UiTM ni, make sure baliklah sebelum maghrib. Okay, contohlah korang nak berjogging ke, korang nak pergi mana-mana, nak pergi ko'ok ke, nak pergi kuliah library ke, balik sebelum maghrib kalau boleh. Sebab masa korang jalan tu, bukan korang seorang je tahu jalan, even korang seorang je yang jalan. Kalau faham tu faham lah. Tapi kalau boleh, amalkanlah ayat-ayat Al-Quran, baca semua ayat kursi ke. Kalau korang nak masuk mana-mana, jalan mana-mana seorang-seorang ke, baca. Jangan pula korang dengar lagu. Ya.